Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, pimpinan Masjid Asy-Syakirin daerah Maran, alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita baca lagi satu hadis daripada kitab Arba'in Rahiyah berkenaan dengan menjaga keimanan bersama buah hati. Menjaga keimanan bersama buah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun." Riwayat Al-Hakim dari Aswad bin Khalaf dan Tabrani dari Khawlah binti Hakim. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kehadiran seorang anak akan menyebabkan orang tuanya ataupun bapanya mabkhalatun, menjadi kikir ataupun kedekut, majbanatun, menjadi pengecut, majhalatun, menjadi jahil, mahzanatun, menjadi mudah bersedih. Hadis ini disahihkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Jami' As-Shaghir bilangan 2151 dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' bilangan 1990. Hadis sahih. Di antara anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah anak-anak yang sihat sebagai penyejuk mata. Sudah semestinya lah apabila dia mensyukuri anugerah yang besar ini, memperbanyakkan mengucap hamdalah ataupun alhamdulillah, samping meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang berguna bagi diri dan anak-anak yang diamanahkan kepadanya. Namun begitu, ramai orang yang telah mendapat anugerah besar ini lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa
untuk meningkatkan kualiti iman dan ilmunya. Bahkan ia menjadi semakin cinta kepada dunia. Bersikap kedekut ataupun kikir dengan hartanya dan merasa sedih kalau kehilangan sebahagian nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Oleh kerana itu Rasulullah SAW memperingatkan kita akan hakikat ini agar kita dapat bersikap dengan benar dan melakukan berbagai tindakan yang berguna bagi kita dan anak-anak kita di dunia dan akhirat. Itu sekilas pandang mafhum umum berkenaan hadis tadi. Ya, seorang anak yang dilahirkan merupakan satu anugerah, tetapi jika salah kita mengimplementasikan anugerah itu, maka dibimbangi anak itu menjadi bala kepada kita sebagai bapa. Sebab itulah Rasulullah SAW tidak pernah silap untuk memberikan peringatan kepada umatnya, termasuklah peringatan dalam hadis ini. Terang-terang baginda Rasulullah SAW menyatakan kelahiran anak itu boleh menjadikan seorang ayah bakhil, boleh menjadikan seorang ayah pengecut, boleh menjadikan seorang ayah jahil, boleh menjadikan seorang ayah bersedih, mudah bersedih. Sebab itu Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita perkara ini supaya kita tidak jadi begitu. Itu tujuan hadis ini. Tujuan Rasulullah SAW memperingatkan kita supaya kita tidak jadi begitu. Kita tengok apa syarah dia. Nilai daripada hadis ini, nilai ruhiyahnya ialah kehadiran anak seringkali memberikan impak buruk dalam aspek rohani bagi orang tuanya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis di atas. Hadis tadilah. Berikut ini akan kami paparkan, penulis kata, sebab-sebab yang melatar belakangi hal itu dan bagaimana langkah-langkah untuk mencegahnya daripada berlaku kepada kita. Kita tengok bagaimana munculnya sifat kikir ataupun bakhil. Bila anak lahir, ayah jadi bakhil. Macam mana? Macam mana boleh berlaku macam itu? Yang pertama, penyebab munculnya sifat bakhil ini ataupun kikir, antaranya cinta yang berlebihan terhadap anak sehingga ia mencurahkan semua yang dimiliki untuk memanjakan anaknya. Akibatnya ia merasa berat dan enggan untuk bersedekah pada orang lain yang memerlukan bantuan. Dia jadi gitu. Sebelum ada anak, dia seorang yang dermawan. Sebelum ada anak, dia mudah membantu orang lain dengan hartanya, dengan keuangannya. Bila lahirnya anak, dia telah mula berkira-kira. Segala hartanya diperuntukkan untuk anaknya melalui tabung-tabungnya, akaun-akaunnya, dan berbagai-bagai lagi jenis simpanan, sehingga kan sikap yang dermawan, yang pemurah sebelum anak itu lahir hilang sama sekali dalam diri dia. Sepatutnya bila lahir anak kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah ataupun alhamdulillah banyak-banyak, di samping mempertingkatkan iman, memperbanyakkan sedekah. Tapi alhamdulillah, masyarakat Melayu kita, orang Islam di negara kita, alhamdulillah kebanyakannya bersyukur dengan cara buat kenduri.
Itu tanda kesyukuran. Lahir anak, panggil orang kampung makan ke rumah dia. Itu tanda kesyukuran. Baiknya masyarakat Melayu kita. Pun begitu, ada lagi yang tidak sedar. Dengan kelahiran anak, buat majlis-majlis yang tidak yang melanggar syariat sebagai tanda suka hatinya dia. Ini pun berlaku di kalangan manusia. Jadi Rasulullah SAW pesan supaya kita tidak jadi begitu, kita menjadi ayah yang tetap menderma, berinfak walaupun ada anak. Boleh kita menabung untuk anak, tapi jangan keterlaluan sehingga tidak ada ruang untuk kita membantu orang lain dengan keuangan kita. Hati-hati, Yang kedua, munculnya sifat bakhil ini akibat ketakutan yang berlebihan akan masa depan anaknya, sehingga sejak masa awal-awal kelahirannya dia telah menabungkan sebahagian besar harta kekayaannya demi masa depan anaknya, sehingga ia merasa berat untuk bersedekah kepada orang lain. Samalah, yang pertama tadi cinta lebih kepada anak, mengakibatkan dia kikir, bakhil. Takut, yang kedua takut masa depan anak, maka dia tidak memberikan infak yang sepatutnya, sedekah, zakat, semata-mata takut anak dia esok jadi miskin, takut kehidupan anaknya esok susah. Maka dia memasukkan semua, menyimpan semua hartanya, keuangannya untuk masa depan anaknya. Boleh, tapi berstrategi, bertawazun, ada timbang-timbang dia. Hak ni untuk sedekah, hak ni untuk zakat, zakat selesai dulu, sedekah ini untuk saudara mara, adik-beradik, ini untuk ayah, untuk ibu, untuk jiran, untuk anak murid, untuk rakan-rakan yang susah, ada, untuk anak pun ada. Bukan maknanya jangan menabung langsung, tak betul juga. Sebaiknya kita berimbang. Maksud Rasulullah Ta'ala tadi, jangan sampai kita tidak langsung berinfak, bersedekah, membantu orang lain disebabkan anak kita, masa depan dia itu kita sangat bimbang. Maka yang ketiga, kenapa muncul sifat kikir ini? Kata pengarang ini, perasaan bahawa dirinya telah memberi sesuatu yang banyak dan besar dari harta, tenaga, waktu dan fikiran dan perhatiannya kepada masyarakat, sehingga kelahiran anak ini menjadi masa baginya untuk mengalihkan perhatian kepada keluarga, terutama kepada anaknya. Ini juga berlaku. Sebelum lahir anak, dia seorang yang banyak berbakti kepada masyarakat, banyak berjasa kepada masyarakat, banyak berjasa kepada agamanya. Bila dapat anak, dia menghentikan aktiviti tadi dengan merasakan sebelum dapat anak tu dah banyak masa dia habiskan untuk agamanya, untuk aktiviti ibadahnya, untuk sumbangannya kepada masyarakat. Bila lahir anak je dia berhenti. Ini pun tak betul. Nabi pesan sangat, supaya kita tidak jadi bakhil apabila menerima anak. Yang keempat, sebab apa munculnya sifat bakhil ini? Tidak adanya sikap tawazun dalam berbagai urusan, sehingga tidak dapat bersikap matang dan profesional dalam memberikan perhatian, kerana ia memberikan perhatian yang berlebihan terhadap anaknya, sehingga lupa untuk memberikan perhatian kepada yang lainnya. Akibatnya ia telah bersikap kikir ataupun bakhil kepada orang lain tanpa menyedari sedikit pun. Ini juga sebab munculnya perasaan bakhil ataupun kikir. Tak ada sikap tawazun, tak pandai menilai. Dalam Islam, dalam syariat Islam,
ada fake tawazun disebut. Fake tawazun ini bagaimana kita nak memahami maqasid syar'iyah itu, tujuan syara' itu dengan timbangannya benar. Kalau ada dua masalah, dua masalah mana yang lebih diutamakan, yang kemudian dikemudiakan. Kalau dua masalah yang bertentangan ini, kita nak tengok mana yang lebih aulawiyat, yang lebih aula daripada yang kedua. Gitu dulu kan. Kena ada gitu. Kalau bertentangan dengan mafsadah, kerosakan dengan masalah, senang. Yang mafsadah, yang merosakan kita buang, ambil yang masalah. Tapi bila bertembung masalah dengan masalah, baik dengan baik, itu kena ada perimbangan. Ditentukan dengan keadaan, dengan masa, dengan berbagai-bagai aspek yang lain. Di situ juga ada fake ma'alat, fake implikasi, yang perlu diperhalusi. Barulah kita membuat satu tindakan. Macam tadi, tabungan untuk anak-anak ada. Infak untuk perjuangan Islam ada. Keperluan ibu ayah ada. Tiba semuanya masalah. Tiba masa ada yang perlu didahulukan, ada yang boleh dikemudiankan, maka masa itu mungkin tabungan anak tu dikemudiankan. Yang perlu untuk ayah yang masuk hospital contohnya, memerlukan belanja. Tabung anak perlu, ayah yang sakit juga perlu. Dua masalah yang bertembung. Maka kita fikir mana yang lebih diutamakan. Mestilah ditamakan untuk ayah, kerana ayah ni melibatkan nyawa. Yang anak tadi hanya melibatkan tabungan. Maka utamakan yang nyawa tadi. Begitu juga. Kalau ada adik-beradik yang lain memerlukan bayaran untuk yuran pengajian, anak yang baru ni juga memerlukan tabung dia, dua-dua baik, maka kita utamakan yang yuran pengajian dulu. Hak tabungan ni tak apa, kalau sebulan 200 jadikan RM10 tak apa. Anak yang nak yuran ni bayar dulu ke dia yuran. Itulah tawazun, perimbangan. Yang ini ada dalam fiqh Islam, supaya kita tak salah membuat perhitungan dan keputusan dan juga tindakan. Baik, bagaimana langkah-langkah untuk menghalangi diri kita menjadi seorang yang bakhil apabila kita mendapat nikmat anak tadi? Dalam buku ini disarahkan, antaranya menyedari bahawa anak adalah nikmat dari Allah yang wajib disyukuri agar tumbuh sebagai anak yang saleh dan berbakti. Sedangkan salah satu bentuk tanda syukur adalah bersikap dermawan dengan memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Jika ia bersikap bakhil, dikhawatiri itu adalah sebagai bentuk kufur nikmat yang akan mengurangi kesempurnaan suatu nikmat, bahkan menghilangkannya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, yakni tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita kena ingat, dia dapat anak itu adalah anugerah Allah Ta'ala yang wajib disyukuri. Dan cara kita bersyukur, memperbanyakkan lagi sedekah supaya hilang rasa bakhil tadi, supaya kita dapat menyahut pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, supaya berhati-hati dengan kelahiran anak, takut jadi bakhil. Kemudian yang kedua, menyedari bahawa seorang anak adalah nikmat yang sangat membahagiakan. Satu nikmat seringkali mengundang rasa iri hati orang lain. Dalam riwayat dikatakan, sesungguhnya setiap pemilik nikmat akan menjadi sasaran hasad. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dia kata, Nabi sebut, sesungguhnya setiap pemilik nikmat, artinya orang yang dikurniakan satu nikmat, akan menjadi sasaran hasad.
oleh orang yang dengki. Bila kita dapat nikmat, satu nikmat, orang yang mengasihi kita akan suka. Tetapi orang yang tidak suka kepada kita akan merasa dengki. Jadi berhati-hati. Dengan nikmat anak tadi boleh mendatangkan rasa iri hati orang lain, iaitu hasad. Dan dengan hasad tadi dia boleh berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Contohnya mengenakan sihir kepada anak tadi, disebut di sini. Atau ia akan memandang sang anak dengan pandangan hasad sehingga ia akan mengalami sakit ain, iaitu sawan, akibat panahan sihir. Untuk menghilangkan ataupun meminimumkan hasad orang lain, pemilik nikmat hendaklah berbagi kebahagiaan tadi kepada mereka dengan sikap dermawan kepada yang lain. Maknanya bila dapat anak, kita makin baik dengan orang. Bila dapat anak, kita makin dermawan. Itu boleh mengurangkan sikap dengki ataupun hasad orang lain. Yang ketiga, kata pengarah ini, sikap dermawan kepada orang lain pada akhirnya akan menguntungkan buah hati, itu anaknya, pada masa-masa yang akan datang, kerana sikap dermawan dari orang tuanya kepada masyarakat akan mendorong mereka untuk menyayangi anaknya kerana kebaikan orang tuanya. Berbeza kalau orang tuanya bersikap bakhil, mereka akan bersikap acuh kepada anaknya dan bersikap kikir pula kepadanya. Ini biasa. Kalau kita ada anak, dengan sebab anak tadi, kita seorang yang dermawan, suka membantu orang lain. Jadi secara tak langsung anak kita juga disayangi oleh orang lain. Kalau kita seorang yang kaya, yang kedekut, anak kita juga dapat tempiahnya. Ini anak siapa? Anak Haji Bakhil. Tak pasal-pasal anak kita dapat nama anak Haji Bakhil. Tapi kalau kita dermawan, ini anak siapa? Ini anak Ustaz Fadil, dia kata. Oh, Ustaz Fadil ni orang dermawan. Maka cara tak langsungnya anak itu juga disayangi oleh masyarakat kerana sikap dermawan ayahnya. Yang kedua, muncul sifat pengecut. Innal walada majbanatun. Selepas tadi mabkhalatun majbanatun. Sesungguhnya dengan kelahiran anak itu boleh menjadikan ayahnya seorang yang pengecut. Macam mana? Ada beberapa pendapat, ada beberapa sebab yang menjadikan munculnya sifat pengecut pada orang tua setelah kelahiran anak. Yang pertama, ia mengira bahawa keberanian yang dimilikinya dapat menjadikannya kepada bencana, bahkan kematian. Lalu bagaimana dengan anak dan isterinya? Dia seorang yang berani sebelum ada anak. Bila dapat anak, dia tak berani dah, takut dah. Sebab apa? Takut dengan keberaniannya nanti dia akan dipenjara, contohnya. Siapa nak menjaga anak aku? Dengan keberaniannya tadi, dia akan terbunuh di medan jihad. Siapa nak jaga anak aku? Itu maksud Nabi tadi. Maksud hadis Nabi tentang kelahiran anak itu boleh menjadikan si ayah pengecut. Sebab sangat sayang kepada anak sehingga tidak mahu berperang fisabilillah, sehingga keberaniannya hilang untuk bertutur kepada perkara yang hak, yang benar. Siapakah yang akan menanggung mereka kalau sampai jatuh sakit ataupun meninggal dunia? Itu maksud dia. Yang kedua, bagaimana kelahiran anak boleh mendatangkan rasa takut ataupun pengecut kepada bapaknya? Dia merasa takut mendapatkan kecaman dari keluarga, kerabat dan masyarakat sebagai seorang yang tidak peduli dengan anak isteri. Kalau ia tetap melakukan hal-hal yang sebelumnya sentiasa dilakukan. Akibatnya dia memilih untuk lebih banyak di rumah dan mengurangi aktiviti-aktiviti yang mengundang risiko. Sama lah macam tadi. Maknanya
Sebelum ada anak, banyak dia punya aktiviti, ya, banyak amal-amal bakti dia kepada masyarakat. Bila ada anak, dia mengurangkan, menghadkan. Takut-takut apa? Anaknya tidak terjaga. Dengan sebab masa yang diluangkan untuk masyarakat. Yang ketiga, kata pengarang, ketika lahirnya anak, seringkali seorang ayah lebih banyak menggunakan perasaan daripada rasional. Banyak ikut perasaan daripada ikut rasional. Sehingga sifat kelakiannya dan jiwanya agak menurun. Bahkan kadang-kala seorang ayah yang lebih penakut daripada isterinya, terutamanya yang berkenaan dengan anaknya ataupun buah hatinya. Ayah sangat memanjakan anak, ya, sehingga kan dia menjadi penakut, ya, untuk melakukan aktiviti-aktiviti, ya, takut anaknya tidak mendapat pembelaan kalau dia tidak ada dan sebagainya, ya. Bagaimana kita nak mengawasi perkara ini daripada terjadi kepada kita? Pengarang kitab ni ada sebut beberapa langkah. Antaranya yang pertama, hendaklah dia menyedari bahawa keberanian adalah sifat yang terpuji, yang menjadi pangkal berbagai sifat keutamaan dan kebaikan. Dengan hilangnya keberanian, ia akan kehilangan berbagai sifat kebaikan dan keutamaan. Oleh kerana itu, seorang Muslim hendaklah bertekad jangan sampai kelahiran anaknya mengikis sifat keberanian yang telah dimilikinya. Kena semat dalam hati, keberanian menegakkan kebenaran adalah satu sifat yang sangat utama, sifat yang terpuji. Jangan sampai anak tadi menghilangkan sifat keberanian tadi. Yang kedua, hendaklah menyedari bahawa takdir Allah atas dirinya pasti akan terjadi, dan sikap hati-hati yang berlebihan sama sekali tidak akan menyelamatkannya dari ketentuan Allah. Ali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Ali berkata, berhati-hati tidak akan menyelamatkan seseorang dari takdir Allah. Berhati-hati tidak akan menyelamatkan seseorang dari takdir Allah. Walaupun demikian, ia tidak boleh bersikap nekat atau tidak memperhitungkan berbagai hal ketika hendak melakukan satu aktiviti kebaikan. Tetapi ada kata, walaupun kita berhati-hati tidak akan menghalang takdir Allah, tetapi kita tidak boleh nekat berbuat satu perkara tanpa memikirkan asbab. Maksud dia, kena fikir sebab-sebab dia. Tetapi sebab-sebab itu hanyalah usaha manusia. Takdir Allah kalau nak jadi, dia tetap jadi, walaupun berbagai asbab kita buat. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. I'timadu billah. Dalam akidah Ahlussunnah sebut, i'timadu billah ma'a akhzil asbab ba'da kufril asbab. Berpegang dengan Allah dengan membuat segala sebab-sebabnya. Kita nak menang, berpegang kepada Allah. Allah saja yang boleh bagi menang. Dengan akhzil asbab, membuat segala usaha-usaha untuk menang. Dari segi strateginya, kekuatannya, planningnya, untuk menang mesti buat asbab untuk menang. Kalau menang, jangan beriman dengan asbab, berimanlah dengan Allah. Ini jangan kalau kita menang, itu sebab kita buat strategi tu aja kita menang tu. Boleh sebut, tapi hakikatnya Allah Ta'ala lah yang beri kita kemenangan dengan izinnya sahaja. Walaupun asbab kita tu sangat hebat. Kita tidak boleh beriman dengan asbab. Itu pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berpeganglah dengan Allah. I'timadu billah ma'a akhzil asbab ba'da kufril asbab. Selepas dapat satu keputusan, berimanlah juga dengan Allah, bukan dengan sebab. Tak boleh kalau ni sebab apa. Kalau ni sebab gini, sebab ni. Tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berlawan, kita dah buat asbab-asbab yang terbaik. Maka
menang atau kalah itu takdir. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan silap lah. Nanti kata anak kita lahir, kita terus serah pada takdir, tanpa ada tabungan, tanpa ada persiapan untuk dia hari besar dia. Kena ada lah tabungan, kena ada tabungan untuk dia, kena ada perancangan untuk dia, kena ada. Tapi jangan sebab perancangan kita kepada anak sehingga kita jadi bakhil, pengecut tadi. Mesti ada tawazun yang saya sebutkan tadi. Kemudian, bagaimanakah langkah-langkah untuk kita mengawasi diri kita supaya tidak menjadi pengecut? Tidak menjadi pengecut tadi, bila kita dapat anak. Hendaklah yang pertama menyedari tentang sifat keberanian tadi, sifat keutamaan. Yang kedua, mencari takdir Allah Ta'ala. Yang ketiga, hendaklah ia meletakkan diri dan keluarganya secara bertahap sehingga pada akhirnya ia tetap dapat beraktiviti seperti sebelumnya dan tetap memenuhi kewajipan-kewajipannya kepada anak dan isterinya dan dapat menghindari tuduhan daripada kerabat dan masyarakatnya dan sekitarnya. Ini nak sebutnya, kena tawazun, kena berimbang. Semua hak kena beri. Semua hak kena beri. Hak masyarakat, hak keluarga, hak anak. Jadi saya sebutkan tadi ada tawazun, ada perimbangannya. Bukan membabi buta. Tak boleh kita hanya berserah pada takdir tanpa melakukan asbab-asbabnya untuk mencapai matlamat. Secara fizik, secara amnya, sifat keberanian sang ayah akan mendatangkan kebaikan bagi perkembangan jiwa anaknya sehingga ia tumbuh menjadi anak yang berani kerana mendapatkan teladan daripada orang tuanya dan mendapatkan motivasi dan kesempatannya luas untuk mendapatkan teladan keberanian untuk dirinya. Maknanya ayah yang berani ini secara tak langsungnya akan menjadi ikutan anak dia. Bukan ayah yang semua duduk kat rumah saja. Berlaku pada masyarakatnya kepincangan. Ayah hanya duduk rumah saja, baca surat khabar, tengok TV, tak buat sesuatu. Anak pun besar gitulah juga esok. Hari ni kisah apa? Nabi. Setiap saban tahun ada saja orang-orang musuh-musuh Islam yang benci kepada Rasulullah SAW akan membuat berbagai-bagai tohmahan, membuat berbagai-bagai kehinaan. Tak cukup dengan karikatur, dia buat pernyataan-pernyataan yang pelbagai. Tahun ini sambutan Maulid Rasul, kita dicemari dengan apa kes dia? Perdana Menteri Perancis, apa nama dia, Macron, begitulah, Emmanuel Macron. Lebih kurang itu makna dia. Nama dia, menyokong pula tulisan warga Perancis yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita tengok ayah kita? Ayah kita tak kata apa pun, ayah kita tak ambil tahu pun. Anak tengok ayah, tak ada benda je, Nabi kena cerita ayah dia tak ada kata benda pun. Nampak? Itu jadi contoh pada anak lah. Tapi kalau kita sebagai ayah yang ada anak, kita boleh kata kepada anak kita, ini orang ini adalah musuh Allah, musuh Nabi, perlu dihapuskan, perlu dilawan, perlu ditentang kerana dia menghina Nabi kita. Sepatut gitulah seorang ayah, supaya anak tu tahu itulah sikap ayah dia tentang Rasulnya. Kalau tidak, anak ikut tengok ayah, Nabi dihina, ayah pun tak cakap apa. Esok dia dah besar, Nabi kena hina pun dia tak cakap apalah. Berbalik pada isu tadi, saya teringat satu hadis Nabi, hadis sahih, saya nak baca kat sini. Satu kisah, mungkin ustaz sebelum ni dah baca, tapi saya nak ulang. Kisah ini berlaku pada zaman Nabi, ketika mana ada seorang yang bernama, ada sebut nama dia, seorang lelaki daripada agama Nasrani masuk Islam. Dia pun membaca surah Al-Baqarah dan
surah Ali Imran. Dia orang Nasrani. Nasrani orang Kristian lah. Sekarang ni sebut Kristian lah. Dulu bahasa Arab sebut Nasara, orang Nasrani. Ya, ini berlaku pada zaman Nabi. Dia memeluk Islam pada zaman Nabi. Kemudian dia bacalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Dia juga menulis untuk Nabi, namun dia kembali murtad menjadi Nasrani. Lalu dia berkata, Muhammad tidak tahu apa-apa kecuali yang aku tuliskan untuknya. Mana dia mendakwa Quran itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dia yang tulis, bukan wahyu Allah yang turun pada Nabi. Maka Allah pun mematikannya. Allah ambil nyawa dia, mati. Dia masuk Islam, kemudian dia mendakwa, kemudian dia murtad dan dia mendakwa apa yang ada dalam Quran itu tulisan dia. Kemudian Allah matikan dia. Lalu kaum Nasrani mengkebumikannya. Maka masuklah waktu pagi, dan sungguh orang itu telah dimuntahkan kembali oleh bumi sampai tercampak dari kuburannya. Ini kisah benar, riwayat Bukhari Muslim hadis ni. Mereka pun berkata, ini pasti angkara Muhammad dan para sahabatnya, kerana mayat tadi lari meninggalkan Islam. Maka mereka menggali kuburan kawan kita dan melontarkannya keluar. Maka mereka pun menggali kuburannya lebih dalam, lalu menguburkannya. Apabila masuk waktu pagi esoknya, tubuhnya kembali dimuntahkan oleh bumi hingga keluar dari kuburnya. Mereka orang Nasrani ini pun kembali berkata, ini mesti tindakan Muhammad dan para sahabatnya, kerana dia lari meninggalkan Islam. Maka mereka menggali kuburan kawan kita dan melemparkannya keluar. Maka mereka kembali menggali bumi kuburan itu lebih dalam lagi. Namun apabila waktu pagi tiba, bumi kembali memuntahkan tubuhnya. Mereka pun semua menyedari ini bukan perbuatan manusia melainkan azab Allah. Maka mereka pun melemparkan tubuhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saya tak baca Arabnya, baca Melayu, panjang masa. Nak bagi tahu musuh Islam mencerca Nabi. Kita sebagai umat Islam berhak untuk mempertahankan Nabi. Wajib kita mempertahankan maruah Nabi setakat yang kita mampu. Tapi oleh kerana musuh lebih mendominasi dunia hari ini, serahkan kepada Allah untuk membalasnya. Pernah berlaku pada zaman Nabi perkara ini, yang saya bacakan hadis tadi. Dia berpura-pura masuk Islam, kemudian keluar murtad dan mendakwa Muhammad ni tak ada apa-apa pun. Ayat Quran yang dibaca itu semua aku yang tulis. Kemudian kena Allah matikan dia. Kemudian orang Nasrani pun kebumikan dia. Esok pagi tengok tercampak mayat tadi. Jadi orang Nasrani ni kata ini kerja Muhammad dengan sahabat-sahabatnya lah, sebab dia marah ke jenazah ni tadi, marah ke mayat ni tadi, sebab meninggal ke Islam. Dia pun korek lagi di dalam, kebumikan lagi. Pagi subuh terkeluar lagi. Orang Nasrani pun sebut ini memang kerja Muhammad lah. Marah sangat dia. Muhammad dan sahabatnya lah punya kerja ni. Korek balik jenazah ini, sebab dia marah, sebab dia keluar pada Islam. Maka dia kebumikan dengan lebih dalam lagi. Esok pagi terkeluar lagi jenazahnya, mayat tadi. Maka baru dia sedar, kalau macam tu dalam sekalipun, takkanlah Muhammad dan kawannya buat keluar. Ini memang kerja Allah. Marah kepada mayat tadi. Maka mayat itu pun dicampak begitu saja oleh kaum Nasrani tadi. Sebab apa? Sikap dia berdusta, mendustakan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau berlaku pada zaman Nabi, tak mustahil dia berlaku pada zaman ini.
Apabila Nabi dicerca, dihina, wajib kita mempertahankan dengan berbagai cara. Antaranya dengan menghantar bantahan melalui WhatsApp ataupun apa-apa juga media sosial. Esok ada undian bantahan, kita sertai. Sebagai seorang Islam, kita sertai undian tersebut untuk kita bantah. Kita buka web tu, dia akan hantar kat WhatsApp kita kan, orang Islam, kita masuk. Esok 1 bulan 11 Ini 31 esok. Kita hantar sebagai bantahan kita secara beramai orang Islam terhadap perlakuan Perdana Menteri Perancis itu yang rasis, yang menghina Islam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai tanggungjawab kita, wajib atas kita untuk melawannya dengan cara yang kita mampu. Selebihnya kita serah pada Allah Subhanahu taala. Apa nak jadi pada dia, kalau Allah Taala nak matikan dia, nak bagi kecelakaan pada dia, itu hak Allah Subhanahu taala. Sebab Allah sentiasa menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya dan selepas matinya. Baik. Kita pergi kepada hadis tadi. Yang ketiga apa dia? Dengan kelahiran anak boleh menyebabkan majahalatun, seorang bapa menjadi jahil. Sebab apa? Macam mana boleh jadi jahil? Sebab dengan lahir anaknya, si ayah tadi tidak lagi pergi ke kelas, pergi ke kuliah-kuliah agama, pergi memperdalami ilmu, sebab masanya habis oleh anak tadi. Menjaga anak tadi sampai tak sempat pergi kuliah maghrib. Boleh kita tak pergi. Seminggu tu biasalah tak pergi. 2 minggu pun biasa tak pergi. Anak kecil dalam pantang. Ini dak. Warna lama tak nampak. Biasalah jaga anak. Sampai bila? Tak, sampai 2 minggu lagi lah. Sampai 2 minggu tak dan pula. Tunggu habis pantang 40 hari. Lepas 40 hari anak kawan mulalah buat hal. Tak sempat dah kuliah maghrib. Nak tunggu sampai bila? Sampai dia sekolah gamuknya. Masa sekolah pun kita sibukkan anak lagi. Nak tunggu bila? Tunggu anak habis sekolah rendah, masuk asrama, masuk okeylah kau. Masa anak sekolah duduk asrama pun tak sempat agak kita kena masjid. Akhirnya sampai bila? Sampai anak kerja. Itulah musibah yang mungkin akan berlaku kepada manusia yang tidak berhati-hati menerima satu anugerah daripada Allah SWT sehingga melalaikan dia daripada menuntut ilmu. Bagi orang yang ada ilmu pula, dengan sebab ada anak, kawan tak pergi kuliah lama-lama ni berapa? Isteri kau boleh lahir. Oh tak apalah minggu ni. Minggu depan tak boleh lagi, anak kena kuning lagi. 2 minggu. Kali 3 minggu. Habis kuliah maghrib dia tak pergi lagi. 3 minggu cuti. Minggu keempat tak pergi lagi. Anak kawan nyedahnya tak kuliah dah dia sampai anak besar. Jadi bila dia tidak berkuliah, artinya dia telah meninggalkan amanah ilmu yang ada pada dia walaupun sedikit. Macam saya ni, amanah ilmu yang mari ni kalau ikut tak mau masjid daerah ni, masjid daerah Marah ni, nak kata layak saya tak layak di sini. Ustaz Fadil layak lah. Tapi oleh kerana amanah ilmu, orang panggil kita gila juga. Amanah ilmu yang sikit ni kita sampaikan lah. Kerana ikut hati malahnya lah. Ikut hati binasa kita. Duduk rumah lagi sedap. Main dengan anak. Lagi sedap duduk anak. Ikut perasaan hati, nafsu lah tu. Bersenang-lenang di rumah. Padahal masyarakat memerlukan dakwah, masyarakat memerlukan pengisian ilmu. Jadi kita pun melawan hawa nafsu kita, bahawa anak kita, isteri kita itu sebagai amanah saja, dan amanah itu tidak mungkin akan menjadikan kita alpa dengan tanggungjawab kepada agama kita. Segitulah. Begitu juga dengan harta, begitulah jugalah dengan wang ringgit, jawatan dan sebagainya. Jadikan itu amanah yang tidak akan menjadikan kita lupa kepada jihad kepada agama kita. Baik.
Kemudian bagaimana cara kita nak mengawasi supaya kita tak jadi jahil? Dengan cara kita menganggap ilmu itu suatu yang wajib dituntut pada setiap masa. Dan kita fikir seorang yang berilmu tidak akan menjadi alim kalau dia tidak mengajarkan ilmu dia. Kena begitu. Kalau kita nak alim, kata Imam Al-Ghazali, dikupas juga oleh almarhum doktor Profesor Doktor Ustaz Harundin. Dia kata kalau nak alim, macam mana? Jangan tunggu alim baru nak mengajar. Mengajarlah sehingga alim. Maksud dia gitu. Kalau nak ajar dia alim, kena mengajar. Jangan tunggu alim baru nak mengajar. Nampak macam tak kena, tapi itu hakikat dia begitulah. Nak jadi alim kena mengajar. Tak percaya tuan mengajar, belajar tajwid. Bagi contoh, belajar Quran, tajwid. Kita belajar semua, tak jadi alim. Bolehlah tahu, tapi alim tak dapat. Bila kita jadi alim, kita buka kelas Quran kat rumah. Ajar anak kita, anak ajar jiran, panggil kita ajar. Hari-hari kita ajar. Lekat satu-satu dalam kepala kita. Apa dia izhar, apa huruf dia, apa dia ikhfa, berapa huruf dia, apa dia idgham ba'lunah, apa dia idgham bila guna, apa dia iqlab, apa dia idgham semuanya kita dah ajar. Jadi dia ingat. Tapi kalau kita belajar tak mengajar-ngajar, dia tak akan jadi alim. Begitu juga dengan nak jadi kaya. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Sedekahlah sampai kaya. Itu. Jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Bila nak kayanya tak kaya-kayalah kita. Tapi disarankan bersedekahlah sehingga kaya. Kerana kita yakin dengan janji Nabi, ma naqasat malan bisadaqatin, tidak akan berkurangan harta dengan sedekah. Ma naqasat malan bisadaqatin, harta tak akan berkurang, harta tak akan jadi kurang dengan sedekah. Yakin yang tu, sedekah dah. Sedekah sampailah kaya. Sepatutnya begitu. Begitu yang tadi. Nak jadi alim, kita kena buka kelas, kena mengajar. Dalam bidang kita lah. Saya pun gitu juga dulu, belajar. Tak ada ilmu sama rasa. Belajar. Bodoh rasa. Benda belajar tak dapat benda, tak ingat. Tapi bila kena ngajar, baru kita tahu. Kena rujuk kitab tu, kena buka kitab ni, kena tengok baris ni benda baris ni apa, atas bawah baris ni. Rujuk balik kitab nahwu, kitab saraf, baru dia mari lekat. Sekali ngajar tak lekat, dua kali ngajar nampak sikit, tiga kali ngajar lekat. Sebab tu ustaz-ustaz dulu dia masuk kelas tak bawa kitab je. Masa sekolah Arab dulu dia tak bawa kitab, lenggang masuk kelas. Sebab dia ngajar madah tu 10 tahun dah. 10 tahun dah dia ngajar kitab tu. Ada dalam kepala dia belaka dah. Jadi dia tak bawa kitab. Sebab dia ngajar, sebab tu dia alim. Sebab tu dia alim. Dengan dalil Quran, dengan hadis, dengan sirah, dia apa dalam kepala dia. Sebab 10 tahun dah dia ngajar kitab tu. Sebab tu nak jadi alim kena mengajar, baru dia jadi alim. Nak jadi kaya kena sedekah, baru jadi kaya. Begitulah. Baik. Yang terakhir, innal walada mahzanatun, dengan kelahiran anak akan menjadikan bapaknya mudah bersedih. Betul tak Nabi sebut gitu? Kita tengok apa syarah dia. Kata pengarang kitab ni. Hadis ini memperingatkan kepada orang tua ataupun seorang ayah bahawa kehadiran anak akan dapat memunculkan kesedihan dan kegelisahan
yang berlebihan kepada terhadap anak buahnya ataupun anaknya yang baru dilahirkan. Sebabnya ada beberapa sebab. Yang pertama, kecintaan yang berlebihan kepada anak yang baru dilahirkan sehingga ia khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada anaknya itu. Ia juga mudah panik dan tergoncang hatinya ketika anaknya mengalami sakit atau kondisi lain yang mengkhawatirkannya. Ya, maknanya macam mana boleh jadi sedih sebab anak. Mudah jadi sedih kita dengan sebab anak. Memanglah. Tapi Nabi bagi ingat supaya jangan keterlaluan. Kerana hidup ini adalah ujian. Yang kedua, pengarang kitab ni kata, sebab apa dengan kelahiran anak boleh menjadikan seorang itu mudah bersedih? Lemahnya keimanan kepada Allah disebabkan oleh minimumnya ibadah dan amal ketaatan yang dapat dilakukannya selama berbulan-bulan terakhir dari masa kehamilan dan bulan-bulan awal setelah kelahiran anaknya. Kelemahan iman ini akan mempengaruhi ketenangan batin dan ketenteraman jiwa sehingga hatinya penuh dengan kesedihan dan kegelisahan. Itu dia. Ya. Keimanan dia boleh jadi minimal, lemahlah maknanya. Sebab ibadahnya kurang. Iman boleh bertambah dan berkurang. Bila masa dia bertambah, bila ibadah kita banyak. Bila masa dia kurang, bila ibadah kita sikit. Al-iman yazid wa yanqus. Iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Jadi dengan kita menitik beratkan sangat kepada kehamilan isteri kita, sehingga tak sempat dah tahajud malam. Sebab sedih hati, tak boleh tidur. Bila tak boleh tidur, tak boleh bangun lah. Bila saya lelap sedar-sedar subuh dah, tak sempat tahajud walaupun 2 rakaat. Sebab hatinya sedih memikirkan isterinya yang hamil tadi. Berbagai-bagai komplikasi sebabkan kehamilan. Ada yang Ustaz, muntah-muntah. Apa nama dia? Isteri kira hamil kan? Ada yang Allah dengan kehamilan. Alhamdulillah tak ingat nama dia. Ya, hak tak boleh bau masukkan pun ada. Yang tak boleh bau suami pun ada. Yang tak boleh tengok muka suami pun ada. Sebab hamil. Apa nama dia? Saya tak ingatlah. Ngidam. Itu adalah apa nama dia? Ada lawyer lah, ke benda lah. Bila hamil tak boleh masak. Bila hamilnya tak boleh, macam-macam tak boleh. Dia Allah membawakan baby, pembawakan baby je dah dalam perut. Kan? Jadi dengan sebab tu suami ataupun ayah jadi duka cita, sedih. Sebab isterinya tak nak tengok muka dia, tak boleh tengok muka dia. Isterinya tak boleh masak, isterinya tak boleh bau tu, tak boleh bau ni. Pembawakan baby dalam perut. Tapi Rasulullah sebut ni supaya kita beringat benda itu akan berlaku kepada semua orang. Tinggal lagi ada yang teruk, yang tak teruk. Saya alhamdulillah, isteri saya mengandung benda saya tak ada alhamdulillah. Dia pun tak ada alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tapi kalau tak kawan saya, nak adik-adik saya lain ada gitu. Bila dia mengandung je mulalah. Tak boleh bau masak. Tak masaklah dia. Suami makan kedai lah jawabnya. Berhari-hari. Itu jadi sedih. Itu masih mengandung. Bila lahir anak, dia jadi implikasi lain pula. Sedih seorang suami. Sebab biasanya anak bila lahir nanti ada berbagai-bagai masalah lain. Contohnya kuning, contohnya sakit lain, tak cukup bulan, jantung berlubang, tak cukup sifat. Sedih si ayah.
Sebab tu Nabi sebut innal walada mahzanatun, boleh menjadikan seorang ayah berasa sedih. Supaya kita bersedia dengan kelahiran bayi baru. Rasulullah dah sebut dah, anak boleh jadikan seorang bapa bakhil, seorang bapa pengecut, seorang bapa jahil, seorang bapa sedih. Jadi bila Nabi dah beritahu gitu, kita dah bersiap sedia mental kita, kerohanian kita. Bila berlaku pada kita, Nabi dah sebut awal-awal dah supaya kita bersedia. Jangan kita tenggelam dalam dugaan Allah SWT. Artinya gagal kita dalam menempuh cobaan Allah SWT. Sebaliknya, sebagai orang beriman, kita mesti tabah dan bersyukur atas apa juga cobaan, dugaan yang Allah timpakan kepada kita. Kemudian kemunculan kesedihan ini tadi disebabkan oleh kegelisahan yang berlebihan akibat minimumnya ilmu pengetahuan mengenai cara-cara yang benar dalam mengurus bayi dan tindakan-tindakan yang tepat bila terjadinya satu gejala terhadap anaknya. Ilmu tak ada. Maknanya sebab itulah bila isteri mengandung, si bapa mesti bukan saja menyiapkan material perkakasan untuk bayi yang akan disambut, tapi menyiapkan mental, kerohaniannya. Ilmunya, ilmu bagaimana menjaga bayi, kena tanya orang yang lebih mengetahui, tanya ibu, tanya kakak, tanya orang-orang yang lebih berpengalaman. Maknanya supaya nanti kita tidak rasa sedih dengan silap kita membuat sesuatu tindakan kepada bayi, mengakibatkan bayi menjadi cacat, mengakibatkan bayi menjadi cedera, maka kita menjadi sedih hati. Yang bersangatan. Itu maksud Rasulullah SAW yang kita tentang kelahiran seorang anak tadi boleh menjadikan seorang ayah mudah bersedih. Jadi langkah-langkah dia bagaimana untuk menghalang perkara itu berlaku. Kata pengarang kitab ni, yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah dengan memperbanyakkan ibadah wajib maupun sunat. Bila dapat anugerah harta ke, bayi ke, apa-apa juga pun, cara dia meningkatkan ibadah. Cara bersyukur dengan lafaz alhamdulillah, itu tanda syukur. Tapi macam mana nak merealisasikan syukur, mesti dibuktikan dengan perbuatan. Apa dia perbuatan? Ibadah, sedekah, bangun malam, baca Quran, tukar perangai jahat kepada baik, perangai yang panah barang kepada yang lembut. Itu cara orang bersyukur. Tak cukup dengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Biji tasbih bila hampir putus, biji tasbih 1000 kali alhamdulillah sebab dapat anak. Tapi dengan bini perenguh tak habis. Awak ni apa benda ni? Dengan anak garang tak tentu pasal. Dengan jiran tak boleh salah sikit. Itu bukan tanda yang bersyukur, itu kufur nikmat. Sebaiknya kita melahirkan rasa syukur dengan mengubah tabiat yang negatif kepada tabiat yang positif. Pada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada siapa? Kepada orang di bawah tanggungan kita. Kepada siapa? Kepada jiran-jiran kita. Supaya Islam itu nampak cantik kepada penganutnya yang menerima anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebaliknya. Yang kedua, menjaga perasaan dan emosinya agar mampu menyingkapi segala hal secara rasional sehingga tidak larut dalam kesedihan dan kegelisahan yang hanya akan merugikan diri sendiri dan membahayakan buah hatinya, itu anaknya. Jangan jadi murung. Sedih-sedih itu biasa.
manusia ni, tapi jangan terlalu sedih sehingga jadi murung. Boleh bawa akibat yang lain. Berhalusasi. Berhalusasi ni datang bisikan-bisikan syaitan. Bunuh anak tu. Aku ni suara daripada Allah. Bunuh anak tu. Anak tu bawa celaka. Anak tu bawa kesedihan. Bunuh. Padahal itu bisikan syaitan. Pernah berlaku tak? Berlaku dalam masyarakat kita. Bunuh anak, sembelih anak. Dia cakap dengar daripada Allah. Bisikan daripada malaikat. Padahal itu bisikan syaitan. Sebab apa syaitan masuk? Sebab masa itu kita lemah. Lemah sebab apa? Sebab terlalu sedih. Sebab apa terlalu sedih? Sebab kita tidak dapat menerima hakikat takdir Allah SWT. Nah, itu rintitan dia. Tidak beriman. Nipis imannya, goncang imannya bila diduga. Maka dia melayan perasaan sedihnya, sehingga syaitan mengambil kesempatan membisikkan perkara-perkara yang membahayakan nyawa orang lain. Tidak berlaku ke? Berlaku. Seorang cucu sembelih nenek dia di Negeri Sembilan 10 tahun lepas ke 15 tahun, saya ingat masuk khabar. Asalnya dadah, pengaruh dadah, berhalusasi. Nah, bila ambil dadah, mana imannya? Iman ini satu kesedaran. Bila tak sedar, iman tak mana pula. Masa itu syaitan lah masuk. Sembelih cucu, sembelih nenek. Anak sembelih ibu. Bapa sembelih anak pun berlaku. Sebab apa? Kesedihan yang bersangatan. Maka syaitan lah menjadi temannya, membisikkannya perkara-perkara yang buruk. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai cara-cara mengurus bayi dan sebagainya, supaya kita sentiasa dalam keadaan bersedia dan sejahtera. Ada ilmu tentang menyambut bayi, menjaga bayi, menguruskan bayi. Ada maklumat supaya kita sentiasa selamat dalam menguruskannya. Dan nikmat dan anugerah Allah Ta'ala itu benar-benar kita hayati dengan mensyukuri kebahagiaan. Nampak kebahagiaan kita dengan anugerah Allah SWT. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pesan kepada kita supaya berhati-hati dengan kelahiran seorang anak. Dia menjadi cahaya mata, penyejuk hati bagi orang beriman. Tetapi kadang-kadang boleh menjadi racun kepada orang-orang yang tidak beriman. Boleh menjerumuskan dia kepada lembah kesesatan. Sekarang itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kita kebaikan daripada dari sini, kebaikan pada diri saya yang bercakap dan pada tuan-tuan semua. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahasanna bizil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala allazi la yamut. Ishrif 'anna al bala wal waba innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.